Halo, hai. Dekat Karak Highway ni, kalau yang highway ni yang ke bawah tu lah. Macam biasalah, siapa yang pergi pantai timur, negeri-negeri dekat pantai timur akan melalui laluan ni, ataupun negeri apa yang dari pantai timur nak pergi ke Kuala Lumpur ataupun Selangor mesti akan lalu tempat ni. Okey. Dekat Karak Highway ni dia ada 5 kisah urban legend lah macam tu. Ataupun dia ada 5 kisah misteri lah yang menjadi cerita rakyat. Antara dia penampakan Pontianak, lepas tu apa, Volkswagen kuning, lepas tu budak yang berkeliaran di sekitar highway ni ataupun di jalan dalam sana tu, yang dikatakan budak tu mencari mak dia lah. Tapi orang yang pernah mengalami saja detik dan peristiwa itu yang tahu macam mana. Macam saya mungkin tak mengalami, tapi saya tak mengalami, tapi saya boleh menghayati lah jalan cerita tu. Dekat Karak ni dia macam-macam cerita. Sampai jalan ni pernah difilmkan lah. Difilmkan. Ada beberapa filem lah yang menceritakan tentang tempat ni. Betapa misterinya Karak Highway ni kan. Tapi harap semua okey lah yang menggunakan laluan ni kan. Saya pun kira dengan Karak Highway ni tak asing sangat lah. Biasa laluan kita orang juga. So jom kita tengok lah di jembatan yang ada satu jembatan dekat sini. Dan jembatan tu dikatakan misteri jugalah. Dan saya akan pergi dekat jembatan tu untuk melihat apa yang ada dekat bawah. Dikatakan kisah Volkswagen kuning tu, dia jatuh dekat jembatan tu lah. Ceritanya macam tu lah. Tapi ini cerita mulut ke mulut, cerita rakyat. Bila kita cakap pasal Volkswagen kuning ni, jangan confuse lah. Volkswagen kuning ni dia ada 2 kisah. Satu yang terjadi di Karak, satu lagi yang ada dekat Terowong Manora sana, dekat Jelapang. Tapi sebenarnya cerita ni dia berbeza tau. Berbeza. Dua-dua tu pun ada kisah. Dekat sana pun ada, dekat Karak Highway ni pun ada. Jadi jomlah kita pergi tengok dekat tempat yang saya maksudkan tu. Saya akan pergi dekat lokasi tu sekejap lagi. Saya akan turun dekat bawah highway tu. Tapi sebelum tu, saya akan pergi dekat laluan lama tu dulu untuk melihat sendiri apa yang ada di bawah jembatan tu yang dikatakan oleh beberapa individu terdapatnya. Dan disitulah lokasi sebenar Volkswagen kuning itu terjunam. Lagi satu, dalam video saya ini ada beberapa part tu yang mungkin saya tak boleh rakam lah sebab saya tak cukup tangan nak buat saya sendiri. Jadi adalah beberapa aksi tu mungkin saya tak boleh masukkan dalam video ni lah. Okay, yang mana boleh, yang itu je lah saya rakam. Saya turun dekat sana ke mana-mana lah. Nanti yang tu saya akan sertakan lah dalam video ni. Tapi yang saya rasa saya tak boleh capai itu, ataupun benda yang mustahil untuk saya capai, minta maaf. Okay, sebab segala-galanya saya kena buat sendiri ya. Editing ke, nak buat aksi ke, semua saya buat sendiri. Saya tak ada kru, saya sendiri-sendiri je. Jadi minta maaf kalau banyak kekurangan. Okay, lagipun saya ni bukanlah seorang professional fotografer ataupun videografer. Biasa, saya ni biasa-biasa je. Orang kata setakat boleh je. Jadi mana yang kurang tu sorry lah Lepas ni saya akan turun dekat bahagian bawah tu untuk tengok apa yang ada dekat bawah tu. And beberapa ciri-ciri dan aspek keselamatan saya sudah standby. Dan saya akan guna safety harness dengan belt ni untuk saya mungkin ikat dekat bahagian tepi untuk saya turun dekat bawah. Sebab saya tengok dia punya curam tu agak tinggi juga. And saya akan cubalah. Sekarang ni saya akan turun dekat bahagian bawah. And
Tengok sendirilah apa yang ada dekat sana. Harap semua okey lah. Let's go. Saya akan ikut melalui tepi ni. Tapi dekat kawasan ni pun dia punya laluan agak semak samun Tapi walau bagaimanapun saya akan cuba turun juga untuk melihat sendiri situasi dan keadaan dekat bawah tu macam mana. Let's go. Agak sukar juga nak turun dekat bawah ni sebab keadaan yang agak curam. Tapi cuba juga turun. Sekarang ni saya betul-betul ada dekat bahagian bawah jembatan laluan lama ataupun laluan persekutuan ataupun kod dia 68, laluan satu ketika dahulu. Kalau tengok desain jembatan ni, dia memang desain lama. Dia guna besi yang macam sekarang boleh tengok ni. Sambungan besi. Kalau yang baru punya jembatan tu dia agak lain sikit dah. Bawah ni dia tak macam ni. Dikatakan cerita Volkswagen kuning tu ada setengah yang mengatakan yang Volkswagen itu jatuh di bahagian ini daripada atas jembatan. Cerita Volkswagen kuning ini dikatakan mengganggu pengguna di sekitar Jalan Lama Gombak ke Bentong suatu ketika dahulu. Cerita ini turun-temurun dan cerita ini diceritakan berlaku sejak awal tahun 1956. Tapi sejauh mana kebenarannya masih belum dapat dibuktikan. Sekarang ni saya ada dekat bawah jembatan ni. Sekejap lagi saya kena naik balik bukit tu. Tengoklah macam mana saya naik sekejap lagi. Sampai berpeluh-peluh saya dekat sini. Safety harness saya dah letak dalam beg sebab agak mengganggu saya punya pergerakan dekat bawah ni. Kalau boleh dengar ada kereta lalu ataupun bunyi-bunyi kenderaan, itu dekat lebuh raya sana. Lebuh raya yang baru tu, ataupun lebih tepat sekali lebuh raya persekutuan lah. Dia punya kod I8 ataupun 2. Sekejap lagi saya pun akan ke sana juga sebab ada beberapa tempat lagi yang saya akan tengok di sekitar sini. Okey. Ini laluan lama. Suatu ketika dahulu. Sekarang saya akan meniti menuju di bahagian sana. Kena melangkah dengan perlahan-lahan Risau salah langkah, sesuatu yang padah
boleh terjadi. Tapi sekali lagi saya ingatkan, sebelum saya buat pergi tempat ni, saya dah amalkan beberapa aspek-aspek ataupun ciri-ciri keselamatan. Antara dia, saya dah pakai safety harness, safety boot. Risau ada sesuatu yang berlaku lah. Jadi sebelum apa-apa terjadi, ciri-ciri keselamatan tu perlu diambil kira ataupun perlu dititik beratkan lah. And safety harness saya dah letak dalam beg sebab agak mengganggu pergerakan saya dekat bahagian bawah ni. And nanti sekejap lagi saya nak panjat bukit di balik, saya akan gunakan safety harness untuk saya naik di bahagian atas. Saya kata motor tadi tu boleh nampak dekat sana, atas pokok tu. Tak tahu siapa yang letak motor tu dekat sana. Motor tu pun dia seakan bangkai motor lah. Cuba saya nak dekat dekat sana. Boleh tahan tinggi juga. Langkah perlu jaga-jaga. Takut jatuh dan mengakibatkan kecederaan. Agak scary jugalah tempat ni. Dengan jambatan yang berlumut. Licin bahagian ni licin. Ni motor tu. Tak tahu macam mana boleh tersangkut dekat bahagian ni. Dan nanti saya naik dekat atas balik. Lalu bahagian ni, bawah ni, dan dekat sana ada batu. Tali saya dah standby untuk saya naik dekat bahagian atas tu. Sama ada saya akan lalu bahagian tu ataupun akan lalu bahagian berbatu ni. Dengan menggunakan tali lah, dengan safety harness untuk saya naik dekat atas ni. Okey, sekarang ni kalau di bahagian kiri saya Lebuh Raya Persekutuan Lebuh Raya Highway yang baru tu. Dan sebelah kanan ni memang hutan tebal lah. Untuk yang biasa lalu Jalan Gombak Lama ni, tahulah dekat sini macam mana. Memang kiri kanan sepanjang laluan ni dia hutan. Masih terfikir saya masih berfikir kenapa motor ni ada dekat sini atas pokok. Volkswagen kuning yang dicari motor merah apa yang kita jumpa dekat sini. Tapi ni motor saya tak pasti ni model apa. Tengok macam C70 pun ada, tapi tak tahulah. Mungkin orang buang yang letak dekat sana. Dan dekat bawah tu boleh ada nampak tayar lah. Jadi sekarang ni saya akan meniti balik laluan ni untuk pergi ke bahagian ujung sana. Agak tinggi Sebenarnya kita naik atas tempat macam ni, penggunaan safety boot ni tak berapa sesuai. Tapi saya tak ada pilihan sebab nak lalu semak samun tu dari bawah nak panjat ke atas tu, saya kadang-kadang kita kena berwaspada dengan binatang-binatang berbisa ataupun binatang-binatang buas. Jadi at least orang kata kalau saya pakai safety boots ni, safety jugalah sikit daripada gigitan binatang-binatang yang berbisa ataupun binatang yang buas.
Dekat bawah ni ada TV TV model lama. Dekat sini ada beg Tak tahu apa ada di dalam beg ni, tapi saya nak tengok juga, mana tahu sesuatu yang bernilai ada dekat dalam kan. Bolehlah saya pergi makan. Oh, beg ni kosong tapi saya cuma sekadar buka macam ni je. Tak akan lebih-lebih dan saya tutup balik. Keadaan dia memang dekat sini. Kalau tengok dekat bahagian sini ada kesis motor. Tapi saya pun tak pasti yang ni motor model apa. Tapi tengok keadaan kesis ni pun agak terlalu lama lah dia berkubur dekat tempat ni. Sekarang ni saya akan panjat balik dekat atas tu. Nak naik pergi atas balik dengan saya kena reda semak samun. Harap saya boleh naik. Ada beberapa yang saya tak boleh masukkan dalam footage ni sebab saya tak cukup tangan nak buat sendiri semua. Ada beberapa aksi yang terpaksa saya tak boleh rakam. Tapi tak apa, yang penting saya selamat turun dan sekarang ni saya nak naik dekat atas. Saya tengok dekat bawah tadi tu pun boleh tahan tinggi juga dia punya curam. Dan sekarang ni pun saya sudah sampai dekat atas. And sekejap lagi saya akan menuju ke mana? Ke satu destinasi tu. Di mana destinasi tu terjadinya tanah runtuh suatu ketika dahulu. Dan kita boleh tengoklah tempat tu sekejap lagi. Dan lokasi tu dia sebelum Terowong Genting Sempah kalau menuju ke pantai timur. Dia di mana lokasi sebenar dia betul-betul di tepi Lebuh Raya. Kejadian yang terjadi itu, kejadian tanah runtuh itu terjadi pada 1995 di mana mengakibatkan 21 orang terbunuh di lokasi kejadian. Dan dikatakan 23 orang yang lain cedera. Dan antara yang terbunuh itu dikatakan warga Filipina, Singapura dan Korea ke ataupun Jepun lah. Lebih kurang macam tu. Jadi jom. Sekarang ni saya dah masuk dekat Karak Highway. Di mana di atas terowong ni adalah laluan menghala ke timur dan menghala ke barat. Dan saya akan pergi dekat di mana lokasi tragedi tanah runtuh tu yang terjadi di tahun 1965. Tapi walau bagaimanapun atas faktor-faktor keselamatan, kemungkinan besar saya tak boleh lama berada di atas highway tu disebabkan kenderaan dekat sana tu memang bertali arus. So dia tak macam dekat dalam tadi tu yang agak lengang dan kurang sangat kereta lalu. Jadi saya akan menuju dekat sana sekarang. And okey, lagi satu. Kalau semua okey dan tak ada halangan, kemungkinan saya akan masuk dekat ada satu terowong rahsia tu dekat dalam terowong Genting Sempah. Dia ada dua terowong side by side kan. Kita akan masuk kerana andai kata tak ada halangan lah. So laluan ni adalah emergency lane dekat laluan tu lah. And so saya akan teruskan perjalanan saya dekat sana. Harap semua okey dan tak ada apa-apa masalah Terima kasih. Dikatakan tanah runtuh tu terjadi di sekitar sini dan terus menolak kenderaan yang ada di laluan sini ke bawah sana. Di mana dekat depan tu ialah Terowong Genting Sempah
Dan dikatakan juga, mengikut dari beberapa sumber, ada lagi yang masih belum ditemui sehingga kini dan masih tertimbus di dalam slope pada kejadian itu. Dan sekarang ni saya berada di susur Genting Highland. Di depan sana tu terowong Genting Sempah, dan pada kejadian itu hanya satu terowong yang ada, di mana terowong menghala ke barat ataupun terowong menghala ke Kuala Lumpur, dan terowong menghala ke pantai timur ataupun terowong menghala ke timur masih dalam pembinaan pada ketika itu. Dan selepas setahun daripada tragedi hitam tu, barulah terowong menghala ke pantai timur itu siap dan dibuka untuk pengguna lebuh raya pada ketika itu dan kini. Walau apapun, kita doakan untuk mereka yang berkubur di sini, semoga semua baik-baik saja dan tenang di sana. Dan dikatakan rata-rata yang terlibat dalam kemalangan itu ataupun yang terlibat dalam tragedi hitam itu meninggal disebabkan lemas, disebabkan di bawah sana tu terjadi seakan satu kolam yang besar ataupun slope lumpur, dan para yang mangsa yang terlibat tu lemas disebabkan benda tu. Kisah dan cerita ni saya akan sertakan di bahagian description. Boleh terus ke sana untuk lebih informasi. Dan kisah ni macam biasalah, ada masuk dekat detik tragik, sebuah rancangan yang memaparkan tragedi hitam yang berlaku di dalam negara. Di sebalik hutan tebal ni, dia ada satu laluan lagi, di mana di hujung sana ada satu persimpangan ataupun junction menghala ke untuk exit ke Genting Highland, di mana kenderaan yang naik ke Genting Highland pada ketika itu di bahagian atas tu telah terlibat dalam tanah runtuh tu, dan kenderaan tu terkubur di bahagian bawah ni. Dan sekitar sinilah, dan bahagian sini saya tak boleh ambil video lama-lama sangat sebab atas beberapa faktor keselamatan saya kena pergi. Laluan ni dia akan tembus di bahagian sebelah. Dia side by side. Ini terowong rahsia. Terowong rahsia Genting Sempah ataupun emergency lane, emergency tunnel. Setengah orang rasa benda ni rahsia lah kot sebab diorang tak tahu. Tapi setengah orang lagi tak. Tapi untuk faktor keselamatan saya tak boleh lama dekat sini. Risau sesuatu terjadi, so saya kena berpatah balik ke sana. Untuk ini kira emergency tunnel, tapi saya tak boleh lama ada dekat sini sebabkan beberapa faktor keselamatan. Jadi rasanya mana-mana siapa-siapa yang rosak motor kebetulan dekat dalam terowong Genting Sempah ni,
bolehlah masuk dekat terowong ni dan berhenti dekat sini sementara mendapatkan bantuan. Sebab kalau rosak motor ke ataupun kereta dekat dalam terowong ni agak bahaya juga. Risau kenderaan yang lalu dekat sepanjang laluan terowong ni sepanjang 900 meter semua laju-laju dan agak bahaya untuk pengguna lebuh raya. Jadi kalau motor rosak ke ataupun kereta rosak, bolehlah masuk dekat dalam ni sementara menunggu bantuan daripada pihak lebuh raya ataupun pihak yang berkenaan. Tapi manakala saya ada destinasi lain, jadi saya tak boleh lama dekat sini, so saya kena beredar sekarang. Dekat bawah ni pun agak bising sebab kenderaan dekat luar tu lalu semua laju-laju. Yang dekat sana tu sebelah kiri saya itu menghadap ke Kuala Lumpur dan ataupun menghadap ke barat dan yang sebelah sini menghadap ke timur, menghadap ke negeri-negeri pantai timur lah, Pahang, Kelantan dan Terengganu. So rasanya saya kena beredar sekarang. Okay.